Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Saleh, ataupun kaum dia juga dikenali popular kaum Thamud. So semalam kita cerita kisah Nabi Hud, yang mana kaum dia kaum Ad. So ingat je tiga huruf: Ad, Ain, Alif, Dal, Hud, Ha, Waw, Dal. So tiga huruf ni jangan confuse, sebab selalunya orang akan confuse. Ad ni kaum Nabi Saleh ke kaum Nabi Hud? So ingat, Ad, Hud. So dua-dua akhir dengan Dal. Itu adalah kisah yang berlaku di selatan Jazirah Arab, dekat Yaman, dekat Hadramaut. Dan saya semalam tak sempat nak sebut Nabi Hud alaihissalam dimakamkan di Hadramaut, dan sampai hari ini ada upacara-upacara tertentu yang dilakukan di makam beliau. Boleh search di YouTube, boleh lihatlah bagaimana upacara yang dilakukan ataupun event-event yang ada di Yaman, di kawasan tersebut. Ada gambar, ada video makam Nabi Hud alaihissalam. Okay. Jadi hari ini kita akan cerita juga lagi seorang Nabi yang digelar ataupun dikenali sebagai Nabi Arab. Kan kita sebut ada 4 orang sahaja Nabi Arab. Okay. Siapa ingat tu? Saya nak tengok orang komen. Listkan nama 4 orang Nabi yang Arab. Kita tengok masih ingat lagi tak? So yang kedua kita sebut hari ini adalah Nabi Saleh alaihissalam. Kisah Nabi Saleh alaihissalam, dia kaum yang bercakap Arab juga. Kaum Thamud ni kaum yang bercakap Arab, dan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam bukunya menulis mereka mendapatkan bahasa Arab ni daripada kaum Ad. Mereka belajar daripada kaum Ad. Dan sebenarnya apabila keturunan Sam, kita ceritakan anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam, dan kemudian ada beberapa keturunan, kemudian datangnya Nabi Hud dan keturunan Nabi kaum Ad dan juga kaum Thamud. Mereka ni daripada 13 suku, yang mana suku-suku ni semua bercakap bahasa Arab. Okay, mereka bercakap bahasa Arab. Dan Arab ni Arab Al-Aribah, Arab kuno, Arab yang lama dah tak ada dah hari ni kan. Dah tak ada dah. Dan kisah ini tidak berlaku di tempat yang sama. Kita cerita dah Rubuk Khali semalam, kita tunjuk video macam mana suasana dah jadi bukit pasir yang tak ada hidupan, tempat diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah kaum Thamud yang berada di utara Jazirah Arab. Mereka ni ke atas sikit. So kat mana tempat dia secara tepat? Mereka di kawasan Al-Hijr. Ada surah Al-Hijr kan dalam Quran. Al-Hijr ni lebih kurang 380 hingga 400 km daripada Madinah. Maksudnya mereka atas lagi daripada Madinah. Mekah kat bawah, kat tengah-tengah, bawah ada Yaman, Madinah kat atas Mekah, dan di atas lagi daripada Madinah itu adalah Al-Hijr. Hari ini dikenali dengan lebih spesifik sebagai Madain Saleh. Madain Saleh. Nanti kita akan lihat di ending nanti ada peristiwa Nabi SAW pernah lalu di tempat kaum Thamud ini, di Madain Saleh ini. Okay, so itu karakteristik yang penting kita kena tahu tentang kaum ini. Dan mereka juga sangat kuat. Mereka kuat, besar, gigantic. Kalau istilah mudahnya, kalau Melayu tu dengar bunyinya macam gergasi lah, macam tu. Tubuh badan mereka besar dan mereka diberikan kelebihan-kelebihan. Yang mana kita cerita semalam, kaum Hud ni, kaum Ad ini ada kelebihan membina menara-menara, binaan-binaan di atas gunung. Kita dah kata power dah. Dahsyat lagi kaum Nabi Saleh ini, kaum Thamud ini, mereka bukan bina rumah di atas gunung, mereka ukir gunung tu jadi rumah. Mereka ukir gunung-gunung ni menjadi istana. Subhanallah. Dan sebahagian tinggalannya masih wujud sampai hari ini, dan cukup humbling. Kalau kita pergi ke tempat-tempat macam ni, kita rasa macam, macam manalah mereka buat tempat ni. Bagaimana mereka ada kekuatan sehingga boleh mengukir. Adakah hari ni orang boleh mengukir gunung? Ini bukan gua ya, ini bukan gua. Ini memang gunung. Dia macam Play-Doh. Dia orang boleh bentukkan gunung tu, dan bentuk tu bukan buruk dengan sangat halus, sangat cantik, dan kita akan cerita hari ini. Jadi kalau kita cerita kisah Nabi, atau ada sahabat kita dah tulis dah 4 orang nama Nabi yang Arab kan. Nabi Hud, Saleh, Shu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, mereka sado, betul juga. Mereka ni sado, sangat kuat lah, muscle sebanyak ni. Kan hari ni ramai juga yang pergi ke gym nak bina muscles kan. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik insya-Allah. So Allah Subhanahu Wa Taala cerita kisah ni dalam surah Hud juga. Bila hari tu kita cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian masuk terus ke kisah Nabi Hud alaihissalam, masuk je ayat yang ke-61 pula dalam surah Hud. Surah nombor 11 ayat nombor 61. Wa ila thamud akhahum salihah, dan untuk Thamud diutuskan daripada kalangan mereka sendiri.
Nabi namanya Saleh. Nama Nabi Saleh alaihissalam. So menarik untuk kita baca. Sebelum itu adalah apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf. Dan di sini saya bacakan terjemahan kepada tuan-tuan. Dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Ad. So secara kronologi, semalam kita kata kaum Hud ini, kaum Ad ini selepas khalifah-khalifah selepas kaum Nabi Nuh. Kemudian hari ini kita cerita Nabi Saleh, dia adalah umat selepas kaum Nabi Hud alaihissalam. Dan ditempatkannya kamu di bumi dan diberikan kemudahan kamu untuk memendirikan wa tanhitunal jibala buyuta, dan kamu ini orang-orang yang diberikan kebolehan untuk mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata, dan kamu juga memahat gunung ganang untuk dijadikan rumah. Maka kenanglah nikmat-nikmat Allah itu dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Kita akan nampak tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, tema para nabi ni datang bawa tauhid, bawa kebaikan, tapi lepas satu ketika masa yang panjang, manusia akan kembali kepada kesesatan, manusia kembali kepada kebinasaan. Kenapa? Demikian tabiat bila dibiarkan, ditinggalkan, nikmat juga melampau sangat banyak yang tidak disyukuri, kemudian bertukar menjadi nikmat tu bertukar menjadi punca mereka kemudian jauh daripada Allah dan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. So ini semua siapa ni? Kita bercakap kaum Ad, kaum Thamud. Ini semua keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun nak berdepan dengan orang yang menyembah berhala, tetapi kemudian generasi demi generasi nabi-nabi diutuskan, tetapi kaum tu bila Nabi dah tak ada, selang beberapa waktu mereka kembali kepada kesyirikan. So itu tema daripada kisah ini, iaitu para nabi ni datang dengan misi panji tauhid untuk kembalikan manusia ke landasan yang betul, dan selalu diingatkan. Semalam pun kisah tentang kebongkakan kaum yang dengan nikmat mereka jadi sombong. Kaum Nabi Nuh pun sama, kaum Nabi Hud pun sama, kaum Nabi Saleh pun alaihissalam pun sama. Okay. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa mesej yang dibawa pun sama. Qala ya qaumi, dia cara dia approach kaum dia pun sama. Wahai kaumku, ni dalam surah Hud ayat ke-61 ya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih. Dia yang menjadikan kamu memakmurkan bumi ini. Kembalilah kepada Allah, mohonlah ampun. Sesungguhnya inna rabbi qaribum mujib. Semalam kita cerita disuruh istighfar supaya kamu ditambahkan kekuatan. Hari ini Nabi Saleh bagi tahu, istighfarlah, kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya dia sangat dekat dan menjawab doa-doa kamu. Okay? Penting untuk kita highlight di sini, kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang kalau kita boleh kata dari sudut kelebihannya, antara kelebihan yang terbesar adalah mustajabnya doa di dalam tempoh bulan-bulan Ramadan ini. Khususnya di malam-malam terakhir Ramadan ini, kita banyakkan berdoa. Profesor Dr. Hamka, saya suka ulang apa yang disebutkan Dr. Hamka bila dilihat kepada himpunan ayat-ayat Ramadan dan melihat kepada letaknya ayat doa di dalam himpunan ayat Ramadan. Profesor Dr. Hamka kata seolah-olah Ramadan ini adalah bulan untuk diperbanyakkan doa. Doa itu adalah enjin yang paling penting untuk Ramadan ini dikejar keampunan. Sebab kita memohon ampun pun dalam bentuk doa. Rabbighfirli, Rabbana zalamna anfusana. Kita berdoa mohon Allah ampunkan. So doa ini adalah doa mukhul ibadah. Doa ini adalah teras, tulang belakang kepada ibadah. Sebab bila kita berdoa, kita sedang menundukkan diri dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak berdoa diminta pada benda-benda lain, itulah dia syirik. Itulah dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu minta daripada benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihat ayat yang ke-62 ni sangat menarik dalam kisah Nabi Saleh alaihissalam. Qalu ya Salihu, kaum dia menjawab, wahai Saleh, qad kunta fina marjuwa qabla hadha. Engkau wahai Saleh sebelum ini adalah orang yang diharapkan dalam kalangan kami untuk menjadi pemimpin. Menarik. Dia bukan hanya, Nabi Saleh bukan hanya daripada kalangan kaum dia, tetapi dia juga sebenarnya pelapis yang sedang dilatih untuk menjadi next leader. Menjadi harapan kaum dia. Ikon anak muda istilahnya lah hari ini kan. Yang sedang dilihat, this is
PM material. Dia ni orang yang boleh jadi Perdana Menteri ataupun Presiden pada masa akan datang. So kaum dia, jaga dia, nourish dia, bangunkan kebolehan dan karakter dia. Tiba-tiba dia datang membawa mesej yang totally berbeza dengan apa yang dipercayai oleh kaum-kaum dia ni, pembesar-pembesar kaum dia ni. So mereka kata, kami selama ni duk harap kat engkau, kenapa engkau buat macam ni? Kan? Kau nak ajak kami menyembah apa yang tidak disembah oleh nenek moyang. Wa innana la fi syakkim mimma tad'una ilaihi murib, mereka kata. Dan ketahuilah sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu dan merungsingkan tentang apa yang kau serukan kepada kami. Ini juga satu bentuk tekanan psikologi yang diberikan kepada para nabi dan juga para pendakwah. Misalnya hari ini mungkin kita berdakwah orang kepada satu benda. Mungkin ada orang dalam konteks dia baru masuk Islam, parents dia kata, aku besarkan kau selama ni, aku hantar kau pergi sekolah bagus. Tiba-tiba kau tinggalkan apa yang nenek moyang, apa yang kita semua sembah. Tertekan tuan-tuan. Kita alhamdulillah kita dapat Islam ni daripada ibu bapa kita, alhamdulillah. Ada yang tidak, ada yang at the opposite position. Dia dapat Islam dan dia cuba nak Islamkan parents dia. Dan parents dia kata, dan ataupun keluarga besar dia, engkau telah mencemarkan nama baik keturunan masuk Islam. Itu semua dilalui oleh banyak mu'alaf. Bahkan di Malaysia pun dilalui. Jadi tekanan. Ada yang dulu kita bersama dengan guru-guru kita, yang mana bila kita ambil satu stance yang berbeza dengan guru-guru kita jadi marah. Engkau ni dulu menjadi harapan aku nak bangunkan kau jadi pengganti aku. Sekarang kau ajak kepada benda yang bukan apa yang aku ajak. So mereka bagi tekanan psikologi kepada Saleh dan mereka offer, baliklah semula, engkau kami akan jadikan Perdana Menteri, engkau akan kami jadikan Presiden, kenapa tinggalkan parti ini, kenapa tinggalkan perjuangan kita. Segala macam tawaran, segala macam kata-kata yang dia pedih lah kalau kita dengar, seolah-olah kita dibuang, kalau kita ni telah mengecewakan orang. Kan ada orang yang hantar anak belajar jauh-jauh mahal-mahal, pergi luar negara, tiba-tiba balik anak tu nak jadi pendakwah. Kan dulu orang macam ni, dia kata, kau dah dapat SPM cemerlang ni, pergilah belajar bidang-bidang sains, teknologi, tak payah ambil bidang agama ni. Bidang agama bagilah kawan-kawan yang tak dapat banyak A tu masuk kan. Kalau tak dia orang nak masuk mana? Itu dulu fenomena dia. Tapi hari ini ramai juga anak-anak muda yang pergi ke luar negara, di sana mereka mendapatkan Islam daripada tarbiyah, daripada dakwah yang dilakukan oleh persatuan-persatuan pelajar, gerakan-gerakan dakwah. Mereka pulang dan menjadi orang yang menjadi pendakwah sepenuh masa, dan itu sebahagiannya menjadikan orang-orang yang bagi beasiswa kecewa, orang yang misalnya termasuk juga ibu bapa, ada yang kecewa masyarakat. Kami ingat kamu akan jadi CEO bank, kamu akan jadi, tiba-tiba kamu jadi macam ni, kami kecewa lah. Itu juga boleh berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan study sejarah gerakan dakwah di Malaysia, menarik. Beberapa pertubuhan dakwah yang penting di Malaysia ni, dia bukan ditubuhkan oleh ustaz ataupun pendakwah, dia ditubuhkan oleh engineer, dia ditubuhkan oleh doktor, oleh businessman, yang mana mereka ni daripada bidang yang totally berbeza. Mereka, orang letakkan harapan yang berbeza, tapi kemudian mereka mengambil path, jalan dan perjuangan yang berbeza. So tidaklah bermaksud menjadi CEO semua tak bagus. Maksudnya dalam konteks memberikan tumpuan, menjadikan passion hidup sepenuhnya kepada dakwah. Semua pekerjaan baik selama mana kita tidak melakukan kerosakan dan keburukan, menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat yang ke-63, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada di atas kebenaran? Aku ada bukti yang nyata, mukjizat daripada Tuhan aku. So apa yang korang nak kata kalau macam tu? Aku datang ni ada bukti, ada jelas. Bukan aku suka-suka nak ambil stance yang berbeza dengan kamu. Maksudnya Nabi Saleh tak kisah pun dengan tawaran yang mereka bagi. Aku akan bagi ni harta, kami akan bagi pangkat. Kau jangan lawan establishment, jangan jadi rebel dan sebagainya kan. Tak, dia kata aku ada bukti. Kan ramai anak-anak muda hari ni yang berani mengambil pendirian, berani mengambil jalan perjuangan hidup sebab mereka yakin dengan apa yang mereka percaya. Mereka fahami dan imani perjuangan yang mereka pilih untuk tempuh. Sehinggalah satu ketika dalam sebelum kita pergi kepada part tu, Nabi Saleh juga menggunakan dialog yang sama seperti Nabi Hud dan Nabi Nuh. Sewaktu dia menyebut, wama as'alukum alaihi min ajr, aku tidak minta kalian bagi upah. Kau nak offer aku jawatan dengan allowance, pencen, apa semua, itu bukan apa benda yang aku nak.
Aku nak mengajak kalian kepada kebenaran. Itu je mission aku. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan ajar aku, upah aku, segala manfaat pahala aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kalian. So nampak kenapa kita seolah-olah melihat semua Nabi ada dialog ni dan dirakamkan dalam Quran. Kalau Allah cerita banyak kali, ulang banyak kali benda ni, maksudnya benda ni sangat penting untuk kita perhalusi dan faham. Kerana mungkin ayat ini juga memberikan indikasi bahawa dakwah boleh dijadikan alat-alat untuk mengejar perkara selain daripada ajr daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kita kena dalami lagi tafsir-tafsir dan mungkin buat kelas yang khas untuk kita faham betul-betul bagaimana para nabi ini bila mereka menyebut wama as'alukum alaihi min ajr, kami tidak datang dan meminta upah daripada kamu. Dan samalah juga seperti mana semua nabi yang kita ceritakan sebelum ini, selain Nabi Adam, of course, Nabi Adam dalam kisah Nabi Adam dia tidak berdepan dengan kaum yang menentang dia, tetapi kaum yang menentang para nabi sebelum ini dan selepas ini sehinggalah Nabi Muhammad SAW semua dilabel, semua dicemooh, semua dihina. Dan Nabi Saleh juga tidak ketinggalan. Kalau kita tengok Nabi Saleh, mereka sebut apa? Qalu dalam ayat yang Syu'ara, surah Syu'ara, surah 26 ayat 153, mereka kata qalu innama anta minal musahhirin, kami fikir, kami rasa sesungguhnya engkau ni hanyalah orang yang terkena sihir. Kau jadi macam ini terkena sihir. Memang pun kalau fikir logik akal, seorang belia, seorang anak muda yang di depannya ditawarkan dengan segala kemewahan dunia, nama baik, pangkat, itu sangat mengiurkan. Dan apabila orang-orang macam ni memilih untuk tidak menerima habuan tetapi berdiri bersama dengan kebenaran dan menempuh kesusahan dalam perjuangan, itu ajaib. Macam kau ni kena sihir, kau ni kenapa hilang akal ke? Sama juga nanti kita akan lihat dalam kisah Ashabul Kahf, 7 pemuda kan, yang popular, yang melarikan diri demi menyelamatkan agama mereka daripada, sebagai riwayat menyebut, mereka daripada anak-anak orang kaya, anak-anak pembesar. Tapi mereka tinggalkan dan sehingga mereka terpaksa bersembunyi di gua, tinggalkan rumah-rumah mewah mereka demi perjuangan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka juga sebut kepada Nabi Saleh AS, kau ni orang biasa, sama je macam kami, tak payah nak action lebih lah, nak cakap engkau ada risalah, engkau ada itu, engkau ada ini, tak payah. Dan mereka merendah-rendahkan Nabi Saleh AS. Sehinggalah di sinilah berlaku satu kelainan dalam kisah Nabi, para Nabi berbanding Nabi-Nabi yang lain. Berbanding Nabi-Nabi lain, kat sini ada something yang very rare. Okay, sebelum tu tengok kawan-kawan semua okay ke? Setakat ni boleh follow, points semua okay, jelas? Okay, boleh komen dan masukkan point-point supaya kawan-kawan yang baru masuk boleh catch up dengan apa yang kita sedang ceritakan pada pagi ini. Kaum Nabi Saleh, kaum Thamud ini, di samping kesombongan mereka, kekuatan mereka, dan mereka cuba nak psycho Nabi Saleh itu dan ini tak berjaya, mereka adalah kaum yang pertama demand mukjizat. Bawa sini mukjizat. Ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Bawa tunjuk bukti, mukjizat kalau engkau ni orang yang benar. Dan dalam riwayat Ibn Kathir menyebut, ini dalam hadis, mereka minta mukjizat yang sangat spesifik. Sangat spesifik. Mereka kata kami nak daripada gunung yang besar ini dikeluarkan seekor unta. Dan mereka detailkan lagi unta tu sebab mereka memang tahu, mereka seolah-olah yakin Nabi Saleh takkan boleh bawa keluar unta daripada gunung ni. Mereka kata unta tu mesti besar, warna merah, mesti pregnant pula tu. Lepas tu dia bagi tahu pula pregnant kena 10 bulan. Tu dia. Punya detail dia minta. So Nabi Saleh tanya, okey, kalau aku bawa keluar mukjizat, apa yang korang akan buat? Let's have a deal. Kalau mereka kata, kau nak apa? Kau nak offer bawa keluar unta? Okey lah, kalau kau boleh bawa keluar unta, kami ikutlah engkau. Dan lalu Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam surah Syu'ara ayat yang ke-155. Nabi Saleh berkata, qala hadhihi naqatun laha shirbun walakum shirbu yaumin ma'lum. Inilah seekor unta betina. Dalam surah lain, dalam surah Hud, Allah tak silap saya, dalam surah Hud, Nabi Saleh menyebut, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum, ini unta Allah untuk kamu. Dan bayangkan scenes pada ketika mereka melihat gunung terbelah, daripada belahan itu keluar seekor unta gergasi yang sangat besar.
Dan unta tu dalam riwayat disebut pregnant, warna merah, sebiji, custom tailored, seperti mana yang mereka demand, customized untuk orang Thamud. Minta nak detail, mari sini aku bagi kau detail. Mereka dapat unta tu dan semua tergamam melihat satu fenomena seperti ini. Kita akan lihat dalam kisah-kisah para nabi selepas ini, nabi-nabi yang menyaksikan mukjizat kepada kaum dia, seperti Nabi Musa dengan tongkat dan ularnya, dan beberapa nabi yang lain nanti kita akan cerita dalam siri-siri akan datang insya-Allah. Dia kata hadza naqatun, hadhihi naqatun, ini adalah unta betina yang diberikan kepada kamu, dan ada peraturan. Unta ni sangat besar, dia perlukan 1 hari khusus untuk dia untuk minum daripada sumber air. So kalau kita kata ada 7 hari, Nabi Saleh bagi tahu kena ada schedule. 1 hari untuk unta ni, sebahagian hari yang lain semua untuk kamu. So hari unta tu minum, jangan kacau dia. So unta tu hidup bersama dengan kaum Thamud, setiap hari mereka nampak. Dan daripada situ semakin ramai yang masuk Islam. Semakin ramai yang masuk Islam. Dan kebanyakan yang masuk Islam juga daripada orang-orang yang lemah. Kalau kita tengok di sini dalam surah kat mana ya, sebelum kita terlupa, nanti kita ceritakan. Dalam kisah Nabi Hud juga Al-Malak yang menjadi penentang. Dalam kisah Nabi Nuh juga Al-Malak. Dalam kisah Thamud juga golongan Malak ini juga yang menjadi penentang. Dan apabila mereka melihat semakin ramai orang yang masuk Islam, mengikut Nabi Saleh AS, selepas terpersona dan percaya dengan bukti yang dibawa oleh Nabi Saleh, satu, dia terpecah dua kaum Nabi Saleh ni. Satu yang ikut dia, satu lagi yang in denial. So sebenarnya mereka ni kenapa in denial? Yang mereka takut tu sebenarnya adalah mereka hilang kuasa. Yang mereka takut adalah mereka akan hilang pengaruh, sebab Nabi Saleh ni dah buktikan dengan mukjizat dan ramai dah semakin ikut dia. So mereka pergi jumpa dengan orang-orang lemah ni, dan mereka sebut kepada orang-orang lemah ni. Di sini ada ayatnya, saya dah jumpa. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun, dalam surah Al-A'raf 75 dan 76. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu. Mereka orang-orang yang takabur, orang-orang malak daripada kaumnya, berjumpa dengan orang-orang lemah ini dan bertanya, dengan apa kamu beriman kepada Saleh? Dan mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diutuskan untuk menyampaikannya. Mereka beriman dengan Saleh. Lalu mereka, orang-orang sombong ni kata, kami tetap ingkar akan orang yang beriman kepadanya, kami takkan follow. Sampailah mereka minta azab tu, dan Allah minta mukjizat, Allah bagi mukjizat. Dan Nabi pesan, Nabi SAW pesan kepada mereka, jangan sama sekali sakiti unta ni. Satu, jangan kacau dia minum. Satu lagi, jangan sakiti unta ni. Kat sini kisah ni ambil satu turn yang sangat menarik dalam kisah para Nabi. Okay? Dia ambil satu turn yang sangat menarik. Dalam riwayat Ibn Kathir disebut, bila semakin ramai masuk Islam, pembesar-pembesar Al-Malak ni dah mula rasa cemas. Sebab apa mereka nak buat sekarang? Bukti ternyata ada setiap hari dengan bersama orang-orang Thamud. Mereka tengok setiap hari ramai orang masuk Islam. So the only option yang mereka ada adalah mereka kena bunuh unta ni. Dan membunuh unta itu adalah satu red alert yang Nabi Saleh bagi tahu, don't cross this line. Jangan kacau unta ni. Kalau kamu bunuh unta ni, azab tidak terperi sakitnya akan turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Saleh bagi warning. Tetapi ada sekumpulan kecil daripada kaum Thamud ini. Dalam riwayat Ibn Kathir sebut, nama mereka adalah disebutkan nama di sini Masra, Qudar dan 7 orang lagi telah plot untuk membunuh unta ni. Dan plot ini diketahui umum. Plan ini diketahui umum, tapi orang lain tak buat apa-apa. Orang lain biarkan, orang lain diamkan. So 9 orang ini kemudian pergi plot untuk nak bunuh unta ni. Dan saya pendekkan ceritanya, apa mereka buat? Mereka berjaya. Fa'aqaru naqata. Al-Quran sebut dalam surah Al-A'raf 77, mereka pun menyembelih unta itu. Dan mereka menderhaka terhadap perintah Tuhan mereka. Sambil mereka berkata kepada Saleh, tengok dia punya level kurang hajar kaum ini. Dah kau langgar. Kau minta mukjizat, dah bagi dah. Engkau
kau janji, kau tak tepati janji kau. Kemudian engkau langgar perintah, kau bunuh unta tu. Kemudian mereka kata, wahai Saleh, datangkanlah azab yang telah engkau janjikan kepada kami jika betul engkau daripada rasul-rasul yang diutus. Ya Saleh, tina bima ta'iduna. Bawa mai azab. Semalam pun kita dengar kaum yang sombong ni minta azab didatangkan. Ini cukup mengecewakan Nabi Saleh, dan lalu Nabi Saleh tentunya tidak boleh buat apa-apa. Mereka dah langgar perintah, Allah dah janji, walaupun dia sayang pada kaum ni, dia dah berusaha, dah bawa mukjizat semua, tetapi dia kemudian bagi tahu kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Nabi Saleh bagi tahu, okey, kamu hanya ada 3 hari lagi untuk enjoy. Lepas tu kamu off, kamu done, kamu dah tak ada harapan dah. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Dalam Ibnu Katsir sebut, dalam tempoh 3 hari ini mereka ternanti-nanti. Mana azab? Bila nak datang? Hari pertama went off, hari kedua, dan hari ketiga lah, hari terakhir yang mereka ada sebelum mereka ditimpa azab yang luar biasa. Sebelum kita cerita tentang azab tu, mungkin ada yang terfikir, kenapa yang bunuh tu berapa orang? 9 orang je yang terlibat dengan plot tu. Tapi kenapa semua orang kena? Kenapa semua orang daripada kaum Nabi Thamud yang tidak beriman kepada Nabi Saleh kena? Dan di situlah para ulama mengeluarkan satu lessons, satu ibrah yang sangat, satu sudut menakutkan dan sangat memwujudkan urgensi untuk kita tidak mendiamkan sebarang kezaliman. Walaupun 9 orang je yang plot untuk bunuh dan langgar perintah Tuhan, melakukan kerosakan, tetapi yang majority, silent majority lain ni diam dan tidak melakukan apa-apa. Apa saja bentuk keburukan yang kita lakukan, melanggar perintah Tuhan, dia bukan hanya membawa mudarat kepada orang yang buat kesalahan itu. Mudaratnya kena kepada semua. Sebab tu kalau ada orang rasuah, curi duit negara, kalau kita diamkan, dia bukan impact kepada orang tu sahaja, dia impact kepada satu negara. Semua benda yang Allah larang, yang Allah tegas, seperti riba, zina, arak, benda ni, bila kita diamkan orang berleluasa dengan riba, zina, arak, rasuah ini semua, ia akan tersebar penyakit dan kerosakannya kepada semua orang, bukan pada orang yang melakukan sahaja. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana bantu orang yang zalim? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, pergi dan hentikan dia daripada buat kezaliman. So sepatutnya bila ada orang di depan pengetahuan kita, di depan mata kita melakukan perkara-perkara mungkar, kita kena stop. Kita kena melakukan usaha untuk berhenti, sebab kemudaratannya nanti kena kepada semua. Dan ada satu lagi hadis yang menarik, tuan-tuan mungkin pernah dengar, popular hadis ini, kita panggil hadis kapal. Hadis kapal. Kan Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Bukhari, perumpamaan orang yang mematuhi dan melanggar batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti satu kaum yang naik satu kapal dan mereka ada tiket-tiket dia. Ada yang duduk di dek atas, ada yang duduk di dek bawah, kan? Macam kita cerita Titanic semalam kan. So apabila orang yang duduk di atas ni, dia biarkan orang yang duduk di bawah tebuk lubang. Orang di bawah ni fikir, susahlah nak keluar ambil air, kita tebuk je kapal ni kat bawah, nanti kita dapat air, kita tak susahkan orang atas. So bila orang di bawah tebuk kapal dan orang di atas mendiamkan diri, apa akan berlaku? Seluruh kapal itu akan karam. Seluruh kapal itu akan karam. Sebab tu bila kita nampak darar, kemudaratan, kejahatan, kefasadan, kerosakan, kita mesti stand up dan fight. Stop. Silence is not an option. Kalau kita dengar talk-talk dan buku-buku Profesor Tariq Ramadan, beliau menyebut antara perkara yang menyebabkan kezaliman dan kefasadan berleluasa adalah kita tak stop orang yang buat zalim tu. Misalnya isu Rohingya, kita keji dan hina pelarian itu. Kita tak keji dan hina dan stop orang yang melakukan kezaliman yang menyebabkan manusia jadi pelarian. Orang-orang Syria, orang-orang di Rohingya, orang-orang di banyak tempat lain di dunia ini, yang pembesar-pembesar dunia dan umat dunia, sedangkan mereka beberapa kelompok kecil je, tapi lihat kerosakan yang mereka bawa kepada dunia apabila kita tak bersatu padu dan stop. Sama juga dengan isu climate change, orang yang keluarkan pencemaran, dia efek bukan pada orang tu je, dia efek satu
dunia. Sebab tu penting untuk kita faham idea ini. Kita sebagai orang-orang yang baik, kita tak boleh stop, kita tak boleh diamkan orang-orang melakukan kerosakan. Kadang-kadang dalam contoh yang sangat kecil, kita tengok pakcik-pakcik, makcik-makcik yang suka sebar berita-berita palsu dekat WhatsApp group, sebar, share sana, share sini. Kita kata biasalah pakcik-pakcik, makcik-makcik. Kadang-kadang bukan pakcik-pakcik, makcik-makcik pun, yang muda-muda pun sama juga. Ada mesej-mesej perkauman, mesej-mesej fitnah. Kita kata alah biasalah tu orang sebar-sebar. No, kita kena stand up dan betulkan, pakcik, makcik, abang, kakak, ini fake news. Ini tak betul, ini fitnah. Supaya kalau tengok sekarang ni, bila kita biarkan, apa jadi? Idea-idea ekstrim menjadi idea mainstream. Idea-idea yang bersifat melampau menjadi berleluasa. So kita kena dalam konteks yang kecil pun kita kena ambil stance. Kita tengok orang potong line waktu kita beratur. Jangan kita kutuk dekat Facebook je. Pergi dekat dia, Assalamualaikum tuan, ini salah tak boleh buat macam ni. Tengok pakcik-pakcik belakang ni, kami beratur lama dah. So kenapa kamu datang potong macam ni? Tak baik. Stop. Jangan jadikan biar sampai dia jadi satu culture. Kalau ada negara-negara tuan-tuan pernah pergi, rasuah ni jadi culture. Daripada sekecil-kecil level sampailah ke atas-atas level. Sebab ia dibiarkan berleluasa. So kita belajar daripada kisah ini. Bila azab turun, bila kemudaratan, malapetaka turun disebabkan kejahatan, dia kena kepada semua. Ibarat kita semua berada dalam satu kapal, kita kena make sure kalau ada orang cuba tebuk kapal tu, kita kena stop dia. Kita tak nak karam sama-sama dengan semua orang. Lalu apa berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kaum Nabi Saleh dan Nabi Saleh, kemudian Allah turunkan azab berupa bunyi yang sangat kuat. Wa akhadhal ladzina zalamu sayhah. Mereka bangun pagi tu, selepas 3 hari mereka dapat tempoh untuk grace period. 3 hari untuk mereka tamatta, enjoy your life. Nak foya-foya sangat, nak sombong sangat, okay, 3 hari maksimum, lepas ni you all done. So apa berlaku? Allah keluarkan satu bunyi yang sangat kuat. Sebab mereka sangka apabila mereka ni orang yang mengukir gunung. Tuan-tuan pernah pergi Petra ataupun pernah tengok gambar Madain Saleh? Ramai orang keliru juga Petra dengan Madain Saleh. Sebenarnya Petra bukan tempat kisah Nabi Saleh, bukan kaum Thamud. Dia Nabateans, dia orang lain. Yang mana kemudian dalam riwayat sejarah menyebut ni orang-orang Islam juga, tetapi dia menjadi ghost town sebab faktor ekonomi, bukan sebab faktor azab. Tapi yang spesifik tu adalah Madain Saleh. Kalau kita tengok tu memang dia tidak akan dapat dimusnahkan dengan mudah. So orang-orang kaum Thamud fikir apa? Kita rumah macam ni atas gunung, siapa boleh musnahkan? Banjir takkan sampai ke atas ni. Gempa bumi, ini pasak bumi ni, nothing could happen. Allah Subhanahu Wa Taala hantar sonic weapon. Hari ni kuasa-kuasa besar dunia sedang explore sonic weapon. Senjata menggunakan bunyi, dia boleh membunuh. So bunyi dengan wave dia boleh masuk ke dalam semua celah-celah istana-istana dan rumah-rumah yang mereka ukir daripada gunung-gunung tu, dan mereka mati bergelimpangan macam sampah sarap, mati bergelimpangan. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kaum ini at one instance terus dengan bunyi je. Dan ada lagi satu ayat dalam surah Al-A'raf 78, fa akhadhathum rajfah. Seolah-olah ada 2 bentuk azab yang datang. Bunyi datang, gempa bumi pun datang, menyebabkan mereka bergelimpangan mati selepas 3 hari. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah lalu tempat ni, Al-Hijr ni, Madain Saleh, waktu perang Tabuk. Tabuk ini satu perjalanan yang sangat susah dalam sirah Nabi SAW. Jaishul Usrah, tentera yang susah, digunakan istilah tersebut. Mereka berjalan sekitar 700 km, berjalan kaki pada musim yang paling panas. Dan mereka lalu di Madain Saleh di utara Madinah ini. Sewaktu mereka campsite di situ, mereka berhenti seketika. Ada para sahabat, ni kisah ni diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mereka pergi dan mereka ambil air daripada telaga kaum Thamud ini, dan mereka buat roti. Dan apabila hal tersebut sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW beritahu, no, kalau kamu ambil daripada telaga ini, buang roti ni, bagi makan dekat unta. Kita jangan makan. Kalau kamu nak ambil air, pergi ambil daripada telaga yang mana unta yang diberikan kepada kaum Nabi Saleh ini minum.
Yang itu kita boleh minum. Dan kemudian Nabi SAW sebut, hadis ini sangat powerful. Nabi sebut, la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin. Jangan haula'il mu'azzabin, jangan kamu masuk ke tempat-tempat yang diazab ini illa an takunu bakin, melainkan kamu masuk dalam keadaan kamu menangis. Supaya jangan masuk dalam keadaan kamu bersukaria. Kalau tidak menangis, jangan masuk ke tempat mereka agar musibah mereka tidak menimpa kalian. Dan daripada tempat ini ada banyak hukum fiqh yang juga dikeluarkan oleh para ulama yang menyebut bila pergi ke tempat-tempat azab, jangan pergi ke situ dengan mood happy, fun. No. Hari ini kita tengok banyak tempat-tempat azab ini dijadikan tempat tourism. Orang pergi pakai pakaian yang mendedahkan aurat, ambil gambar, bersukaria, ada jual-jual makan-makan, happy lah suasana. Sedangkan itu tempat diturunkan azab. Nabi sebut kalau pergi ke tempat macam tu, boleh pergi tapi kena pergi dalam mood sedih, muhasabah, tadabbur, ambil pengajaran, bukan dengan mood suka-suka. Sebab tu penting, ada banyak tempat lokasi-lokasi bersejarah hari ini sebenarnya tempatnya bekas-bekas azab. So penting juga kita sebagai umat Islam bila kita bercakap tentang travel kan, kita nak pergi jalan ni sebab PKP ni mungkin tak tahulah, sebab COVID-19 ni tak tahu sampai bila kita boleh duduk rumah tak boleh travel ni. Moga-moga cepatlah kita dapat travel kan, nak berjalan, nak pergi suka sana, bersuka-suka dengan keluarga. Tapi dalam kita bercakap tentang travel ni, kita kena move satu bar lagi, bukan hanya soal suka-suka. Contoh kita pergi, orang Malaysia suka pergi UK, pergi London kan, kita tengok struktur binaan, kekayaan Empire British yang luar biasa. Tentu kita kagum dan kita puji mereka, tapi jangan lupa kita kena berfikir, kita kena renung, apakah di sebalik kekayaan British ni? Rupanya kekayaan itu datang daripada mereka mengambil, mencuri khazanah negara kita daripada nenek moyang kita dulu. Di sebalik kemewahan dan kemegahan ini adalah air mata dan keringat datuk nenek moyang kita. Takkan kita pula gembira memuji orang yang dulu menyebabkan datuk nenek moyang kita derita. So kita kena fikir dan kita kena ambil pengajaran, muhasabah, dan itu akan membina identiti. So bila kita travel, kita bukan hanya untuk bersuka-suka. Sama juga kalau kita pergi juga dalam aspek lain. Contoh kita pergi ke Turki kan, mungkin ada kawan-kawan yang pernah pergi ke satu istana mewah, Dolmabahce. Itu satu istana yang dibina oleh kerajaan Islam pada waktu mereka berada di puncak kekayaan dan kekuatan. Tetapi pembinaan dan melampau dalam bermewah itulah kemudian yang menjadikan sebab Khalifah Islam menjadi semakin lemah sehingga dia jatuh. Kan Dolmabahce ni tuan-tuan digunakan 1/4 daripada cukai rakyat untuk membina satu istana yang begitu mewah. Istana ini menggunakan 35 tan emas. Ini bukan 35 gram bukan 35 kilo, 35 tan emas untuk dibina. Kemudian itu yang menjadi titik tolak berlaku krisis hutang yang besar sehingga kemudian dia menjadi sick man of the Europe. Jatuh, krisis ekonomi jadi lemah sehingga kemudian the empire khalifah itu jatuh. So sama juga bila kita pergi, jangan kita hanya ambil gambar untuk upload. Tak salah tuan-tuan, boleh kita ambil gambar cantik-cantik, kita ceritakan travel experience kita, tapi experience tu kena ada a value added. Apa muhasabah, apa pengajaran yang kita dapat daripada kita berjalan. Dan kalaulah lagi-lagi tempat tu tempat azab, kita kena ada attitude yang Nabi SAW ajar. Kena ada attitude yang tunduk, khuduk, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jangan kita rasa macam this is have fun dan begitu, tidak. Dan menariknya scene kisah Nabi Saleh alaihissalam ini berakhir dengan Nabi Saleh kembali ke tempat tersebut. Allah selamatkan Nabi Saleh dan pengikutnya sebelum azab tu datang dalam bentuk bunyi. Saya pun tak boleh bayangkan macam mana agaknya bunyi tu kuat dia. Hari ni tuan-tuan boleh search ada sonic weapon. China tengah bangunkan, banyak negara-negara kuasa besar sedang bangunkan sonic weapon. Boleh bunuh dengan bunyi je. Apabila Nabi Saleh datang balik ke tempat kaum dia, Nabi Saleh kata fatawalla anhum dalam surah Al-A'raf ayat 79. Wa qala ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, aku telah datang dan sampaikan risalah Tuhan kepada kalian. Wa nasahtu lakum, aku datang dan aku dah bagi nasihat kepada kamu. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kamu tak suka orang-orang yang datang dan memberikan nasihat. Allahu Akbar. Menakutkan sebenarnya ayat ni kan. Dalam Ramadan berapa banyak nasihat kita dengar,
berapa ribu jam kuliah kita dengar, begitu banyak tazkirah kita dengar, berapa banyak yang kita tukar ilmu itu kepada amal, berapa banyak peringatan-peringatan ini kemudian kita jadikan sebagai titik tolak untuk mengubah kehidupan kita, meninggalkan yang haram dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Nabi Saleh, kaum Thamud, mereka mendengar nasihat yang banyak tapi kemudian mereka tidak dengar, kemudian mereka diazab dan mereka dimusnahkan. So penting tuan-tuan, kita ni adalah umat yang terus menyampaikan panji-panji dakwah. Hari ini kita mengucap la ilaha illallah disebabkan dulu ada nenek moyang kita yang masuk Islam. Kalau saya mungkin nenek moyang saya di India, tuan-tuan mungkin nenek moyang tuan-tuan di kawasan Jawa atau di kawasan Nusantara ini, ada someone datang cerita Islam kepada dia, bagi nasihat kepada dia dan dia ambil action untuk ucap la ilaha illallah. Turning point itu kemudian disambung rantaiannya sehingga hari ini kita mengucap la ilaha illallah. Dan ia tidak sepatutnya berhenti di kita. Tak boleh berhenti kat kita. Kita kena teruskan baton ini supaya anak cucu kita nanti akan mengucap la ilaha illallah. Jangan overconfident. Kita lihat empire Islam yang ada di Spain dulu dengan kekuatan sebagai capital kepada ilmu dan dakwah, hari ini menjadi tempat yang tidak lagi nampak kesan Islam, melainkan bangunannya berdiri di situ. Saya bergenang air mata melihat video seorang lelaki yang pergi ke Cordova, ke Alhambra, dan dia melaungkan azan secara tiba-tiba sebab di situ ada sign tak boleh sujud, tak boleh solat. Bayangkan satu tempat yang menjadi kegemilangan Islam hari ini tidak boleh solat, tidak boleh melaungkan azan. Dia laungkan azan dan dia sebut, dia ditahan dan dia sebut, aku laungkan azan ini sebab aku rasa dinding-dinding ini rindu mendengar azan. Islam pernah gemilang, hari ini tidak ada apa yang tinggal. Kerana itulah dia kefasadan zaman bila terlalu kaya, terlalu lupa Allah Subhanahu Wa Taala dan ia menyebabkan kita jatuh. Sesama juga Filipin. Saya membaca waktu buat kajian tentang mu'allaf. Filipin dulu dikuasai oleh orang-orang yang soleh, Kesultanan Islam. Hari ini tidak ada, tinggal minority. Even kalau study literature, kajian-kajian tentang mu'allaf di Filipin, mereka ada satu naratif yang berbeza dengan kita. Hari ini kalau kita masuk Islam, mereka dianggap mereka meninggalkan agama nenek moyang kan. Di Filipin, mereka menganggap bila mereka masuk Islam, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, iaitu Islam. Sama juga di India, hari ini orang Islam di India dihina, diseksa, disakiti, dizalimi, secara terbuka dipukul di khalayak ramai. Sedangkan dulu India di bawah empire Islam. Taj Mahal tu tanda apa tu? Itu kesan pentadbiran kerajaan Islam. Hari ini apa yang tinggal? Lihat bagaimana mereka lakukan terhadap umat Islam. Sebab tu penting untuk hari ini kita berfikir tentang generasi akan datang. Bagaimana, tak payah fikir jauh, fikir anak-anak kita ni. Bagaimana kita pastikan mereka menjadi orang yang saleh. Adakah kita ibu bapa yang tidak memberikan prioriti kepada salat? Ada ibu bapa yang lebih pentingkan akademik, tak payah bangun subuh, nanti penat, mengantuk di kelas, nanti tak boleh fokus belajar. Tak payah sembahyang isyak, pergi tuition, lagi penting kamu nak dapat banyak A ni. Astaghfirullah. Kita nak tengok ke generasi akan datang tidak lagi mengucap la ilaha illallah, tidak lagi salat. Tuan-tuan bayangkan, kita ada satu tokoh yang besar di dunia ini, Perdana Menteri UK, Boris Johnson. Dia sangat Islamophobic. Dia cakap Islam is the problem. Dia buat kenyataan-kenyataan yang menghina Islam. Bayangkan tuan-tuan, dia sebenarnya keturunan daripada seorang lelaki saleh di Turki yang hafal Quran. Yang hafal Quran 30 juzuk by heart. Dan hari ini dia menjadi pemimpin yang menentang Islam, yang mengejek Islam. Sebab tu para Nabi mereka berdoa untuk generasi akan datang. Tuan-tuan boleh saksikan satu video kita tunjuk di skrin tuan-tuan sekejap lagi tentang Boris Johnson ini. Tuan-tuan cuba hayati, tengok sekejap, 1 minit 30 saat je lebih kurang. Tuan-tuan dengarkan dialog dan bagaimana dia pergi cari balik moyang dia yang Muslim di Turki. Lihat tuan-tuan, hanya dalam 2-3 generasi, cucu dia, cicit dia, bukan hanya tidak lagi mengucap la ilaha illallah, dia malah menjadi orang yang menentang dan tidak faham tentang Islam lagi. Suatu penting sangat kita jaga keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita dengar kisah para nabi ni bukan sebagai hiburan, tapi kita kena ada tindakan, kita kena ada action supaya kita dapat membawa panji dakwah, panji la ilaha illallah berterusan
Kita sampaikan kepada anak-anak kita, kemudian mereka akan sampaikan kepada cucu kita, kepada cicit kita. Itu adalah doa-doa para Nabi waktu Nabi Ibrahim AS membina Kaabah. Ataupun sebelum itu Nabi Ibrahim AS tinggalkan Hajar dan Ismail atas arahan Allah di tempat yang tidak ada hidupan. Kalau ikut logik akal, kita akan berdoa, ya Allah mintalah hantar makanan. Tak, Nabi Ibrahim yang doa first kali, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, aku nak make sure, aku tinggalkan mereka, tolonglah make sure mereka salat. Mereka ada connection dengan kau, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rabb. Hari ini kita jangan ambil sambil mudah, ambil sambil lewa. Bila anak-anak kita tidak salat pada usia yang sepatutnya mereka salat. Remaja-remaja kata, tak apa, dia muda lagi, nantilah dia. Jangan. Kita tahu hari ini mungkin mereka tidak salat. 2-3 generasi nanti tidak lagi mengucap la ilaha illallah. Kita hidup di zaman yang sangat sukar, sangat sakit. Banyak ujian yang menghilangkan iman, yang mencabut iman daripada jiwa-jiwa manusia. So kita kena bekerja keras, dan kita belajar juga daripada Nabi Ibrahim. Kita akan cerita Nabi Ibrahim dalam kuliah akan datang, wallahu alam bila. Waktu Nabi Ibrahim bina Kaabah, center, capital, hub tauhid di atas muka bumi. Apa doa Nabi Ibrahim AS? Ada siri doa Nabi Ibrahim sangat banyak. Dan dia berdoa bukan hanya untuk diri dia. Dia berdoa untuk zuriat dia. Wahai Rabb, bagaimana dengan zuriat aku nanti? Adakah mereka akan mengucap la ilaha illallah? Adakah mereka akan kekal semua orang di atas tauhid? Dan semua Nabi waktu mereka berada di saat-saat terakhir hayat mereka, yang mereka wariskan kepada anak-anak adalah la ilaha illallah. Mereka pesan, wahai anak-anakku, make sure jangan syirikkan Allah. Jangan syirikkan Allah. Sebab tu kisah para Nabi datang dan ingatkan kaum mereka berulang-ulang kali tentang syirik ini adalah tema yang konsisten. Sebab there is nothing more important than worshipping Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah benda yang paling besar. Sebab tu dalam kita mendidik anak-anak, kita pilih sekolah, kita pilih kawasan kejiranan yang kita tinggal, kita pilih kerjaya, semua tu kita kena ada paradigm. Adakah ini boleh menjaga agama aku, atau ini berbahaya kepada agama aku, kepada agama anak aku, kepada agama keluarga aku? Tak sanggup saya membayangkan kalau generasi kita akan datang, mereka tidak lagi mengucapkan la ilaha illallah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita belajar daripada para Nabi ini. Kerja-kerja yang mereka lakukan, kerja yang sangat penting. Di samping mereka membantu umat, mereka membantu orang-orang susah, mereka memberikan perkara yang paling meaningful. The biggest treasure of this life is guidance. Inilah treasure yang paling mahal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang apabila diletakkan di timbangan, subhanallah, sangat berat. La ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah, kamu tidak akan masuk neraka. Orang yang mengucap la ilaha illallah pada akhir kalimah, pada waktu mereka menghembuskan nafas yang terakhir, mereka akan masuk syurga. Inilah kalimat keramat, yang mana dengan mengucap kalimat ini kita bersaudara dengan satu orang yang tak sama pun lahir dengan kita, daripada keturunan bangsa yang sama pun, tapi bila dia ucap la ilaha illallah, aku ucap la ilaha illallah, bonding dia lebih kuat daripada bonding darah dan daging. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itulah pengajaran yang paling besar kalau kita boleh ambil daripada kisah Nabi Saleh alaihi salam. Jangan diamkan kezaliman. Bila pergi ke tempat-tempat azab, daripada panduan Nabi SAW, satunya adalah Madain Saleh itu, kita mesti pergi dalam keadaan menangis, dalam keadaan kita insaf, merenung dan mengambil pengajaran daripada azab yang Allah SWT turunkan. Dan yang ketiga, kita jangan complacent. Kita jangan ambil mudah. Kita jangan ingat, oh tak apa, nanti diorang akan kekal dalam Islam. Tak, kita kena buat kerja, tuan-tuan. Seperti mana orang sebelum kita telah buat kerja memastikan kita dapat Islam hari ini, kita kena buat part. Tak mesti berceramah, tak mesti kena buat live, kena tulis buku. Tak, dalam banyak cara berbeza-beza. Semua orang yang kadar kemampuan yang berbeza-beza dengan cara yang berbeza-beza. Jadi mungkin itu dulu. Kalau ada tuan-tuan ada soalan, kita boleh ambil sebelum kita tamat ataupun akhiri kuliah kita.